Muka surat 434, hadis berkaitan dengan keutamaan bulan Rejab. Ini penghujung-penghujung kitab, dia mengumpulkan tentang fadilat-fadilat masa ataupun hari-hari yang penuh dengan kelebihan, keagungan di sisi Allah Ta'ala. Antaranya dibicarakan tentang bulan Rejab, sesuailah dengan kita. Hari ini dah 24 kot, 24 Jamadil Akhir. 21 Jamadil Akhir, ya. Baki kita 9 hari lagi nak masuk ke bulan Rejab. Dan bulan Rejab perlulah kita buat persiapan sebelum melangkah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a wa lah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثواب ومغفرته ورضوانه وحسن خاتمة عند الماء ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas segala limpahan kurniaan, nikmat, rahmat, taufik, hidayah Allah Ta'ala kepada kita semua, sehingga dapat kita menggunakan dan mengecapinya untuk menikmati nikmat ilmu, hadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, berkumpul dalam satu tempat untuk membesarkan Allah Ta'ala, meninggikan syiar Allah, syiar Islam dan syiar kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti dan berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih ataupun kita sambung daripada pengajian kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi dalam tajuk keutamaan bulan Rejab. Kita sambung muka surat 434. Muka surat 434, hadis berkaitan dengan keutamaan bulan Rejab. Ini penghujung-penghujung kitab, dia mengumpulkan tentang fadilat-fadilat masa ataupun hari-hari yang penuh dengan kelebihan, keagungan di sisi Allah Ta'ala. Antaranya dibicarakan tentang bulan Rejab, sesuailah dengan kita. Hari ini dah 24 kot, 24 Jamadil Akhir. 21 Jamadil Akhir, ya. Baki kita 9 hari lagi nak masuk ke bulan Rejab. Dan bulan Rejab perlulah kita buat persiapan sebelum melangkah di bulan Ramadan. Bulan Rejab banyak anugerah dan kelebihan di bulan Rejab. Yang pertama sekali, bulan Rejab ni termasuk daripada bulan-bulan haram yang 4. Minha arba'atun hurum, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut bulan Allah Ta'ala ni ada 12 bulan yang Allah ciptakan. Daripada 12 tu ada 4 bulan haram. Haram di sini bukanlah haram berdosa tu. Haram maksudnya dihormati, bulan yang sangat dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Banyak sebab. Yang pertama sekali, dia telah dibesarkan sejak Nabi Ibrahim lagi. Dah jadi budaya orang Arab sampai zaman jahiliah pun mereka masih berpegang kepada syariat sebelum, iaitu Nabi Ismail dulu, tentang keagungan bulan Rejab, bulan haram. Dia pun ada maksudnya dia mengagungkan juga bulan haram ni, orang Arab jahiliah.
empat bulan haram daripada 3 yang kembar, 1 yang berpisah. Itu 1 pisah ni Rejab, dia tak menyambung dengan yang lain. Adapun 3 yang menyambung-nyambung kembar, Zulqa'dah sebulan, Zulhijjah sebulan dan Muharram. 3 bulan yang berturut-turut. Dalam bulan Rejab ini dan bulan haram yang lain diharamkan beberapa perkara, maksud dilarang daripada beberapa perkara kerana nak menghormati bulan Rejab. Yang pertama, melakukan apa-apa kezaliman. Tak boleh melakukan apa-apa zalim. Jadi orang Arab ni dia pegang pada tradisi yang asal usul hukum Allah lah, tapi jadi tradisi dia. Sehingga dia bulan haram ni dia tak berani nak mencuri. Yang betul-betul pegang pada agama jahiliah lah. Kalau yang perompak, dia ada juga perompak. Dia tak berani nak rampas hak orang lain, nak ambil hak orang lain, tak berani. Kerana dah jadi budaya mereka menganggap perbuatan jenayah di bulan haram ni azabnya lebih besar daripada jenayah bulan lain. Itu juga dalam syariat Islam. Dalam Islam memang mensucikan daripada berhala semua, tapi ada budaya-budaya yang dipegang oleh jahiliah diguna pakai dalam Islam. Sebab apa? Bukan ciptaan Arab jahiliah, tapi dia orang pegang daripada zaman-zaman dulu-dulu, Nabi-Nabi dulu, Nabi Ismail dulu ni, syariat Nabi Ibrahim dulu. Jadi dalam Islam pun masih pegang benda tu, suci. Jadi tak boleh melakukan kezaliman. Seperti kata Imam Qatadah, seorang ulama tafsir, dia mengatakan inna zulma fi al-ashhuril harum, sungguhnya buat satu kezaliman di bulan haram ini lebih besar berganda, a'zam khati'ah wa wizran, lebih besar dosanya, lebih besar kesalahannya, berganda kesalahannya, dosanya. Walaupun buat zalim pada hari lain daripada 4 bulan ni pun dosa dah, tapi kena pula bulan ni lagi berganda besar dosanya. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan yang mulia, patut banyakkan amalan. Tapi bila sanggup juga untuk buat benda maksiat, lebih dahsyatnya. Kan? Seperti kita di tanah haram Mekah, tempat tanah suci. Patut di sana kita rebut nak buat ibadah, berganda pahalanya. Dah tak mau buat ibadah, buat dosa pula, berganda lagi besarlah dosa dia. Itu kaedah yang dibuat oleh para ulama. Kalau hari tersebut hari mulia, gandaan pahala besar, buat dosa pun gandaannya lagi besar. Kan? Buat baik pun ganda banyak pahala, buat dosa pun lagi banyak gandaan dosanya. Kerana kemuliaan tersebut tercemar, berani nak cemar kesucian, kemuliaan bulan tersebut, hari tersebut dan waktu-waktu tertentu. Dan lagi disebut tak boleh berperang. Tadi zalim, yang kedua berperang. Tak boleh melakukan perangan. Sehingga bulan Rejab juga orang Arab namakan bulan Asam. Asam makna pekak dan bisu, bukmun sekali. Sebab bulan tersebut sunyi daripada bunyi pedang. Bulan lain tong-teng bunyi pedang, bulan tu sunyi daripada bunyi pedang. Maksud istilah kata tak ada peperangan. Satu peristiwa berlaku pada penghujung Jamadil Akhir, bulan kita ni, Jamadil Akhir sekarang ni. Nabi hantar 4 orang pengintip untuk pergi mengintip gerakan-gerakan orang Mekah. Ketika tu tak salah saya selepas perang Badar kot. Jadi pengintip ni pergi penghujung bulan Jamadil Akhir. Bila pergi sampai sana, sampai dekat-dekat dengan Mekah, mereka terserempak dengan beberapa orang daripada orang Quraisy. Mereka kenal, yalah semua asalnya Mekah juga buat ni pun, pengintip Nabi, sahabat Nabi. Jadi saling mengenali. Dia orang kata, macam mana ni? Kalau kita tak kejar dia orang akan report kepada sana, nanti dia orang serang kita. Baik kita bunuh je orang ni, musuh ni. Maka mereka lupa dah masuk Rejab. Jadi dia orang membunuh.
musuh tadi. Ada seorang yang selamat lari. Sampai juga berita. Maka mereka tak ambil tindakan, tak serang semula, sebab sahabat pun dah kembali balik. Tapi mereka dah keluarkan berita kata Muhammad ni menghalalkan bulan haram. 1 Rejab dia sanggup bunuh. Menghalalkan benda haram. Bila Nabi panggil pengintip-pengintip tadi, tanya, kenapa kamu serang sedangkan dah masuk 1 Rejab? Ya Rasulullah, kami silap. Kami ingat masih 30 Jamadil Akhir. Rupanya Jamadil Akhir 29 terus 1. Kan bulan Islam antara 29 dengan 30. Kadang 29, kadang 30. Jadi kami ingat ada 30. Rupanya dah 1 dah. Jadi silap. Maka Allah turun ayat Al-Quran membersihkan tindakan sahabat ni. Kesilapan mereka tu dimaafkan. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka soal tentang berperang di bulan haram. Jawab pada dia orang, memang buat zalim, perang bulan haram kabir, dosa besar. Tapi mereka melakukan kezaliman pada agama Allah lagi dahsyat besarnya. Maksudnya orang musyrik lagi dahsyat dosanya. Walaupun dia orang ni tersilap tadi, kalau sengaja dah kira dosa dah. Ya, dosa besar. Tapi mereka tak sengaja, tersilap, dimaafkan. Tapi dosa yang dibuat oleh orang musyrik, menghalau Nabi keluar daripada Mekah, berperang dengan orang Islam, menyiksa orang Islam, lagi besar dahsyatnya dosanya. Jadi seolah Allah membela tindakan mereka yang tersilap tadi. Minha arba'atun hurum. Dan apa kita nak buat di bulan Rejab? Antaranya kata ulama, kita buat persiapan untuk anugerah Ramadan. Apa dia persiapannya? Iaitu seolah kalau kita nak dapat hasil daripada buah-buahan, mula sekali kita suburkan tanah, bersihkan tanah daripada rumput, tumbuhan yang tak diingini, buang dulu. Itu peranan bulan Rejab. Bersihkan diri kita daripada kotoran-kotoran sebelum. Daripada semak samun dosa-dosa kita ni yang terpalit mungkin 11 bulan daripada Ramadan tahun lepas sehingga sekarang ni dah berapa bulan dah. Bersihkan dosa-dosanya. Jadi itu peranan, bersihkan, banyakkan istighfar dan sebagainya. Dan selain daripada itu dituntut untuk berpuasa. Di mana dalil anjuran berpuasa, hadis daripada Abi Qilabah radhiyallahu anhu, fil jannati qasrun lisawami Rajab. Dalam syurga ada satu istana khas untuk orang yang berpuasa banyak di bulan Rejab. Orang yang banyak berpuasa di bulan Rejab. Banyak tu nak buat banyak mana? Terpulang kemampuan. Kita boleh 2 hari je, 3 hari je lah. Kurang-kurang banyak 3 hari, sebab hari putih bulan-bulan lain pun disunatkan 3 hari putih. Tu kira sekurang-kurang banyak. Yang tambah lagi, nak 5 silakan, nak 20 hari silakan. Tak ada lah sebut Nabi puasa sepanjang bulan, tapi tak salah. Jangan kata mana ada dalil Nabi puasa sebulan Rejab. Memang tak ada dalil yang Nabi puasa sebulan Rejab, tapi Nabi tak larang orang nak puasa. Nabi kata sum minal hurum watruk, terpulang kamu nak puasa di bulan haram ini, ataupun kamu nak tinggalkan, terpulang. Nak puasa-puasa, tak nak sudah. Maksudnya pilihan, sunat. Dan hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak pernah lihat engkau banyak puasa yang lengkap sebulan kecuali bulan Sya'ban. Maksudnya ada bulan, ada tahun yang Nabi puasa Sya'ban full. Ada tahun yang Nabi tak puasa full, kurang sehari 2 dan sebagainya. Tapi banyaklah Nabi lebih banyak puasa daripada tak puasanya di bulan Sya'ban. Dia tanya tentang Sya'ban, tapi Nabi jawab, zalika syahrun yughfalun nas. Bulan Sya'ban ni selalunya orang lupa. Bulan yang dilupai oleh kebanyakan manusia, kerana dia tersepit di antara Rejab dengan Ramadan. Nabi kaitkan dengan Rejab. Sebab Rejab ni dah makruf, semua orang nak beramal. Orang jahiliah pun nak beramal. Cara dia lah.
Orang Islam pun dia beramal dengan cara Islam. Bab puasa, bab apa, maksudnya boleh banyakkan puasa Rejab. Memang dah terkenal dah Rejab ni dengan orang amal. Puasa banyak, sedekah banyak, ini banyak, ini banyak. Tapi Syakban ni orang lupa. Lepas Rejab, Syakban. Lepas tu orang ingat pula Ramadan. Syakban ni seolah orang nak rest lah daripada Rejab yang penat dah banyak puasa, orang nak rehat Syakban. Nabi tak nak. Nabi nak banyak juga bulan Syakban, sebab tu Nabi tonjolkan banyak puasa di bulan Syakban. Rejab orang tak nampak sangat sebab semua orang buat, jadi orang tak perasan pun. Banyaknya Nabi berpuasa juga bulan Rejab. Jadi menunjukkan bahawa bulan Rejab kita juga antaranya dianjurkan kita berpuasa sebanyak kadar yang kita mampu. Jangan pula kita kita memandang rendah pada orang yang buat sikit. Engkau puasa hari 3 hari je. Tu dia punya soalan. 3 hari je. Kan. Aduh. Janganlah macam tu. Nak puasa sila, diam-diam je lah. Orang tak puasa lah. Kan? Dan Nabi kata bulan Syakban ni adalah bulan yang Allah angkat amalan. Bulan Syakban. Sebab orang lupa bulan Syakban ni, Nabi nak perkenalkan, nak promosikan Syakban supaya orang buat juga Syakban seperti mana di Rejab pun dah buat banyak, Ramadan lagi dah banyak, full 30 hari. Rejab memang orang buat banyak dah, tapi Syakban orang lupa. Nabi nak promosikan Syakban. Nabi kata bulan Syakban ni bulan amalan diangkat oleh kepada Allah. Amalan tahunan kita. Kita ada report harian. Pagi petang ni report harian. Ada report bulan mingguan, Jumaat, Khamis, Jumaat. Ada report tahunan. Inilah report tahunannya. Bulan nisfu Syakban, malam nisfu Syakban. Nabi kata bulan tersebut diangkat amalan kita, report pada Allah Ta'ala. Maka aku lebih suka menamatkan report aku dengan puasa banyak. Maka aku nak puasa bulan Syakban. Kan? Jadi Nabi promosikan Syakban. Rejab tak payah promosi lah, memang orang dah rajin dah. Macam tu umpamanya. Jadi menunjukkan Rejab juga menjadi bulan amalan puasa dan sebagainya. Okey, Rasulullah SAW bersabda bulan Rejab adalah bulan Allah. Barang siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rejab dengan mengharapkan keredaan Allah, ia akan mendapatkan keredaan Allah. Maksudnya nak cari redha Allah, ikhlas. Puasa betul-betul ikhlas. Kan? Bukan nak menanding-nanding orang lain. Engkau puasa apa hari, aku dah hari ni puasa, engkau tak puasa. Kan? Bukan nak menanding. Nak puasa-puasa diam-diam. Kan? Ni cari redha Allah sebenarnya, bukan cari pujian orang. Allah menghiasi bulan-bulannya dengan 4 bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rejab, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Taubah, minha arba'atun hurum, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Kisah. Jadi bila sebut kisah ni, dia bukan kisah yang bukan hadis, bukan hadis lah, kisah pengalaman kita punya pengarang kitab Imam Ghazali. Ada cerita, dan cerita yang ulama-ulama bawa cerita. Pengarang kitab, mereka wali-wali Allah, mereka takkan bawa cerita yang dongeng-dongeng, cerita palsu-palsu, tak ada. Mereka pun tahu benda ni nak kekal ni, buku ni nak kekal sampai kiamat. Takkan nak buat cerita bohong. Pasti cerita dia orang, walaupun bukan hadis, terpulang cerita ni, orang nak terima, tak terima sudah. Kalau hadis, no, tak boleh, mesti terima. Kalau cerita orang, terpulang nak terima boleh, tak nak terima sudah. Kan? Jadi kisah yang dibawa oleh Imam Ghazali ini, kita yakin pada ilmu Imam Ghazali, maka kita juga yakin pada kisah yang dia bawa. Seperti juga mimpi-mimpi wali-wali Allah. Mimpi tak boleh jadikan hujah, ya betul, tak boleh jadikan hujah. Nak terima silakan, tak nak terima pun tak apa, tak salah, tak berdosa. Cuma mimpi itu baik dan sesuai dengan hukum hakam Islam, dan juga dibawa oleh cerita orang yang saleh, orang yang dipercayai ilmunya. Tak kira, mungkin hampir mustahil lah dia ni sebagai pembohong. Maka kita terimalah cerita mimpi dia.
jumpa Nabi ke apa segalanya. Tapi kalau kita tengok latar belakang orang ni, hidupnya pun cacam marba, tunggang langgang kan, lebih kurang halal haram, tiba-tiba cerita mimpi Rasulullah, kita baik tak usah terima, tak usah percaya. Nak kata dia bohong tak berani, tapi jangan percaya. Sudah, dia nak cerita lah. Macam tu yang orang kat umrah tu, dia kata dia jumpa Nabi lah apa segalanya. Bila cek latar belakang tu nampak macam kurang tepat lah orangnya sampai Nabi nak datang pada dia. Bukan Nabi datang calang-calang orang. Orang yang jaga lisan, jaga telinga, jaga mata, makan minum, pergaulan, tengok kawan dia juga. Benda ni kena jaga juga. Jadi kena tengok latar belakang, maka kita letak, tak usah percayalah. Senang. Nak kata dia bohong tak berani pula, kan? Tapi tak usah percaya lebih baik. Dikisahkan seorang perempuan beribadat di Baitul Maqdis setiap hari selama bulan Rejab. Dia membaca surah Ikhlas 12,000 kali. Setiap hari 12,000 kali. Qul huwallahu ahad. Kita nak salawat kan, salawat lebih pendek pun tak mampu nak buat belas ribu macam ni. Boleh jika dia boleh buat itu. Ada orang yang Allah bagi berkat waktu kat dia, dia boleh buat banyak, tapi kita tak ada nak buat. Hilang berkat tu, tak ada pada kita. Keberkatan kurang sikit, dia banyak keberkatan masa. Seperti Imam Syafi'i khatam Quran sebulan Ramadan, siang sekali, malam sekali, tiap hari sepanjang Ramadan 60 kali khatam. Kita kata macam tak masuk akal ni cerita ni. Tak. Allah bagi anugerah kat dia. Dia mampu buat dalam masa singkat. Dia buat. Bukan dia baca laju sampai tak bunyi butir. Tak, dia baca biasa, tapi masa Allah bagi kat dia tu berkat cukup. Dia tak makan ke? Maksud tak bagi tandas ke? Tak mandi ke? Dia hidup macam orang biasa. Maksudnya dia kehidupan harian dia tu, tapi ibadah dia mampu buat. Begitu juga dengan orang ni, mungkin min awliyaillah, 12,000 kali qul huwallahu ahad. Masya-Allah. Jadi satu amalan yang elok orang lelaki juga amalkan, baca sekurang-kurang 100 kali qul huwallahu ahad pada hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat. Dan Allah murah rezeki orang yang mengamalkan qul huwallahu ahad 100 kali selepas sembahyang Jumaat. Mana dan Ustaz lagi tu nak pergi ke nasi kandang lagi, tak ada nak queue tu kan, nak pergi kedai mamak lagi, mana dan. Yalah, terpulanglah nak utamakan makan. Tapi kalau orang boleh buat, tak sampai pun sejam. Mana ada sejam. Jadi semua tu bergantung kepada keberkatan yang Allah berikan. Ni 12,000 kali qul huwallahu ahad. Perempuan itu selalu memakai baju labuh, tutup aurat dia lah. Pada satu waktu, perempuan itu sakit tenat. Dia berwasiat pada anaknya jika dia mati, agar baju labuhnya ini disertakan dalam kuburnya. Namun anak itu lupa melaksanakan wasiat ibu bila ibu dia meninggal. Jadi wasiat ni benda yang wajib laksanakan. Kalaulah mak kita wasiat, wajib kita laksanakan. Tapi elok wasiat disaksi, ada saksi. Jangan dia wasiat kat kita seorang, kita tak cerita kat orang. Waktu hidup, mati kita nak buang, kata apa kau buat ni? Dia wasiat, bohonglah kan, tak ada saksi. Kena ada saksi supaya kita mudah laksanakan, dibantu oleh orang yang menyaksikannya. Jadi kalau dah wasiat, wajib dia laksanakan selagi wasiat tak bercanggah dengan hukum Islam. Kalau wasiat benda maksiat tak boleh buat. Pada satu malam, dia bermimpi melihat ibunya. Maksud ibu dia meninggal, dah ke umi dah. Ibunya berkata, anakku, aku tidak meridaimu sebab kamu tidak melaksanakan wasiatku, tak sertakan baju tadi, dia kata tu. Anak itu terjaga dengan perasaan cemas. Dia bergegas menuju kubur ibunya, lalu menggalinya kembali untuk menguburkan baju labuh itu. Betapa terkejutnya dia kerana jenazah ibunya tidak ada dalam lubang kubur. Lalu terdengarlah suara, apakah kamu tidak tahu bahawa barang siapa yang taat kepada kami pada bulan Rejab, kami tidak akan membiarkannya sendirian dalam kuburnya.
Ini kemuliaan bagi orang yang beribadah dengan ikhlas di bulan Rajab. Jika datang 1/3 malam Jumaat pertama bulan Rajab, maka malaikat memohon keampunan bagi orang yang berpuasa pada bulan itu. Jadi terutama malam pertama Rajab akan disebut nanti, iaitu antara 5 malam yang Allah takkan tolak doa. Satu malam pertama Rajab, iaitu malam nisfu Sya'ban, iaitu malam 2 hari raya, 2 Aidilfitri, Aidil Adha, dan malam Jumaat. Jadi kita ambil kesempatan malam awal Rajab, tengok tarikhnya bila, supaya kita dapat perbanyakkan amal kita, niat kita. Yang pertama, setiap permulaan bulan ni elok kita banyakkan azam niat kita. Niat bentuk azam, aku nak buat ni, aku nak buat ni, aku nak buat ni. Ya Allah, izinkan aku di bulan Rajab ni memohon keampunan kepadamu sebanyak-banyaknya sehingga semua dosaku terampun. Satu, minta. Yang kedua, minta aku diberi taufik, dorongan untuk beramal soleh yang selayaknya, amal soleh yang sebanyak-banyaknya, ya. Dan permudahkanlah, jadikanlah Rajab ini sebagai bekalan untuk dapat anugerah Ramadan. Dan antara lain, Nabi bila masuk Rajabnya, Nabi doa apa dia? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampailah kami ke dalam bulan Ramadan. Kan? Cuma kita terlajak Ramadan, tambah satu wa Syawal, kan? Satu Syawal juga, ya Allah. Tu lajak sangat. Masuk Rajab dia fikir, baju raya tak tempah lagi. Tema tahun ni nak warna apa? Tanya bincang dengan anak dah. Nak tema warna lah apa segala ni. Ni EPM dah umum ni, kan? Tak ada halangan untuk balik kampung. Siap dah plan, kan? Kan? Tak salah. Kita nak mengagungkan, dan itu juga sunnah. Cuma jangan jadi sebagai penghalang, pengganggu daripada nak beribadah bulan-bulan sebelum Rajab dan Sya'ban. Bagus juga orang plan daripada Rajab ni. Bukan apa, supaya bulan Ramadan dia free je lah, tumpu sepenuh. Kadang-kadang main Ramadan barulah nak pergi, tak mana ada sale, tak mana ada diskaun. Dah Ramadan dah orang nak buat ibadah, kita dah sibuk dengan baju-bajunya. Biar awal-awal lagi. Tak apalah, prepare daripada Rajab ni, kan. Tak apa. Supaya kita, niat kita bukan apa, bukan kerana nak mengagungkan sampai melupakan yang lain, tak. Supaya nak free bulan Ramadan khas untuk ibadah sahaja. Jadi kami disebutkan, jika datang 1/3 malam Jumaat pertama bulan Rajab, maka malaikat mohon keampunan. Ni Jumaat yang pertama, tak walau tarikh tak kisahlah, walaupun 2 Rajab ke 5 Rajab ke, tapi Jumaat yang pertama yang ada dalam bulan Rajab. Bagi orang yang berpuasa, mohon keampunan bagi orang yang berpuasa pada bulan itu. Bukan mesti puasa Jumaat tu, puasa sebulan tu, mana-mana hari. Jadi awak biarlah puasa kita awal. Maksudnya hari pertama dah puasa. Kita tak wajib, kan? Cuma ini sebagai galakan, anjuran. Puasalah 1 Rajab. Lepas tu pilihlah mana-mana hari Rajab. Isnin Khamis ke, bulan hari putih ke, terpulang mana-mana hari. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa 3 hari dalam bulan yang dimuliakan, yang termasuk Rajab, bulan haram yang lain, dia mendapat pahala orang yang beribadah kepada Allah selama 900 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan. Walaupun orang kata hadis dhaif ni, ya hadis dhaif, tak halang nak sebagai galakan amal. Jangan hadis maudhu' sudah. Hadis maudhu', hadis palsu. Saya nak sebut juga di sini, mungkin orang sini orang faham lah, kan? Tapi bila pengajian hadis saya selalu sebut, orang kita ni selalu tanya, hadis ni sahih ke tak, Ustaz? Hadis ni, kalau Ustaz terjawab hadis ni tak sahih, tak sahih buat apa nak amal? Buang je lah. Jadi istilah sahih dan tak sahih dalam penggunaan Melayu kita lain daripada penggunaan hadis. Penggunaan Melayu kita 2 je. Sahih terima, tak sahih tolak. Kan? Berita ni sahih, tak sahih tak boleh terima. KKM Kementerian Multimedia keluar, ini berita tak sahih, tak boleh terima.
Sahih tak sahih, dua tu je. Tapi dalam istilah hadis, sahih, hadis sahih. Tak sahih, tak boleh tolak. Mungkin hasan, kena terima juga, tak boleh tolak, haram, dosa kita tolak. Mungkin dhaif, tak boleh tolak juga. Jangan kata hadis dhaif tak boleh pakai. Siapa kata hadis dhaif tak boleh pakai, tu berdosa, tu dia menolak kalam Nabi SAW. Hadis dhaif bukan hadis palsu, cuma lemah. Dia digunakan dalam part tertentu, dalam bahagian tertentu, bahagian fadail amal. Tak boleh tolak. Tak sahih, tapi mungkin hasan, juga kena terima. Mungkin tak sahih, tak hasan, dhaif, juga kena terima. Dalam hadisnya tu. Jadi hadis yang maudhu', palsu, yang tu je kita reject, kita tolak. Okey, kemudian Anas menegaskan apa yang telah diucapkannya, kedua belah telingaku ini akan tuli jika aku tidak dengar hal tersebut dari Rasul. Dia nak meyakinkan yang tadi. Dia kata kalau aku tak dengar yang ni, aku pandai-pandai cakap yang ganda sampai 900 tahun, Allah pekakkan telinga aku. Kan? Allah, Masya Allah. Jadi nak meyakinkan bahawa itu betul-betul dia dengar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadam baginda Nabi SAW. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah ada 4 malaikat pilihan. Ini mungkin huraian para ulama mengaitkan dengan 4 bulan haram. Bulan yang dimuliakan ada 4. Bulan yang dimuliakan Allah ada 4 tadi kita dah sebut. Malaikat pilihan Allah ada 4 juga, dia kata. Kitab-kitab Allah yang utama ada 4 juga. Kan? Injil, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi kalau semua kitab jumlahnya banyak, ratusan kitab. Termasuk suhuf, bila sebut jumlah semua termasuk suhuf. Suhuf ni lembaran-lembaran. Okey, anggota wudu ada 4. Muka, tangan, kepala, kaki. 4 kan? Kalimat tasbih yang utama juga ada 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pokok asas hitungan ada 4. 1 puluhan, ratusan, ribuan. Ni kata ni hurai-huraian ulama aja. Pandangan-pandangan mereka. Nak kaitkan dengan 4 tu. Dia bukan daripada faktor, daripada sumber hadis yang sebenar, tidak. Bukanlah ayat ni hadis, tidak. Hitungan waktu itu ada 4, iaitu jam, hari, bulan, tahun. Musim ada 4, bunga, musim panas, musim gugur, musim sejuk. Cuaca ada 4 juga, iaitu panas, sejuk, basah, kering. Warna cairan pada badan ada 4 juga, kuning, hitam, merah dan putih. Khulafa ar-Rashidin ada 4, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kan? Tak kisahlah tu. Kan? Benda ni saja nak dikaitkan dengan 4 bulan tadi sahaja. Ala kulihal, tak perlulah nak pertikaikan, ni tak sahih, ni mengarut lah apa semua, biarlah. Benda tu bukan kita kata hadis pun. Ad-Dailami meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menghamparkan kebaikannya dalam 4 malam. Malam Aidul Adha, Aidul Fitri, nisfu Sya'ban, dan malam pertama bulan Rajab. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam yang jika berdoa pada malam itu tidak akan ditolak. Kita dah sebut tadi, malam pertama bulan Rajab. Bila kira malam ni? Bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Itu kira 1 malam, full malam. Malam pertama Rajab. Malam nisfu Sya'ban, yang sering dijadikan amalan kebanyakan orang Islam, membaca 3 kali hadis, 3 kali Yasin. Sebenarnya dia menghidupkan, memang tak ada hadis pun suruh baca 3 kali Yasin. Tak boleh 2, tak boleh 1. Tak ada. Nak buat 1 Yasin boleh, separuh Yasin boleh, 2 Yasin boleh, 40 Yasin pun silakan. Nak khatam 30 juzuk langsung pun boleh. Yang penting hidupkan malam tu dengan amal ibadah. Ada Quran, ada tazkirah ke, ada baca hadis ke, ada apa lagi, amalan sunnah Nabi SAW, macam-macam lah, doa-doa, zikir-zikir, salawat. Buatlah, hidupkan malam.
Terutama ni bab doa. Doa yang takkan ditolak malam pertama Rejab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumaat dan Aidil Fitri dan Aidil Adha. 5 malam. Keutamaan bulan Sya'ban pula. Setelah Rejab, Sya'ban. Sya'ban diambil dari kata sya'ah. Sya'ah artinya jalan di gunung, lereng-lereng gunung, iaitu jalan yang jalan di gunung, jalan yang baik. Abu Umar Al-Bahili, bukan Al-Bahi, itu Al-Bahili tambah li. Abu Umar Bahili radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika bulan Sya'ban datang, bersihkanlah jiwa dan baguskanlah niat kamu. Bersihkan, hiasilah diri, dan juga cantikkanlah niat apa? Niat kebaikan sebagai persiapan Ramadan. Seperti kita sebut Rejab tadi, kita pun masuk malam Sya'ban je, kita dah mula niat-niat yang baik, nak buat ni, nak buat amal dan sebagainya, supaya kita dapat kelebihan yang lengkap di bulan Rejab Ramadan nanti. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika berpuasa seakan-akan tidak pernah berpuasa Rasulullah. Orang nampak macam Nabi tak pernah buka puasa langsung Sya'ban ni. Maksudnya Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kadang ada ketika seperti riwayat Usamah tadi, nampak full day, full sebulan puasa, sebulan lengkap. Ada yang ketika bulan tahun-tahun lain, ada Nabi selang jugalah, sehari ke tak puasa daripada 30 tu, 2 hari 3 hari dan sebagainya. Dan jika berbuka seakan-akan tidak pernah berpuasa. Hanya saja beliau sering berpuasa bulan Sya'ban. Sering sangat, sering. Bulan Sya'ban Nabi memang agenda besar dia puasa. Lebih pada bulan yang lain. Kalau bulan yang lain mungkin Nabi buat Isnin Khamis ataupun hari putih, tapi Sya'ban lebih pada tu. An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Usamah berkata, ya Rasulullah, aku belum, tadi hadis yang saya sebut, ya Rasulullah, aku belum pernah melihat anda berpuasa seperti anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak sangat. Bagaimana jawab? Ini kerana bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan orang. Sya'ban berada di antara Rejab dan Ramadan. Adalah bulan yang di dalamnya diangkat amal-amal manusia ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Aku ingin sangat amalku dihadapkan pada Allah ketika itu aku sedang berpuasa. Masya Allah. Jadi begitu juga. Jadi bila hari yang diangkatnya adalah malam nisfu Sya'ban, itu pertukaran takdir kita setahun. Itu bajet tahunan kita. Allah akan peruntukkan bajet tahun ni, engkau mati bila ke, ataupun panjang sampai Sya'ban tahun depan, engkau punya rezeki sekian, engkau punya ini sekian. Ditetapkan takdir, diturunkan takdir untuk peruntukan setahun. Ini penggunaan setahun kau, bajet setahun kau. Dan laporan kita yang terlepas dah diangkat malam nisfu Sya'ban, diangkat, dibawa mai kita punya bajet tahunan pula, supaya banyakkanlah puasa. Jadi sebab tu dianjurkan kita puasa sebelum Sya'ban dan selepas Sya'ban. Sebelum Sya'ban kira penghujung kita punya report tahunan, penamat kita. Pertengahan selepas 15 tu adalah permulaan amalan kita yang baru, biar dihiasi dengan puasa juga. Baginda menjawab tadi, dalam hadis sahih yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, cuma dalam bulan Sya'ban ni ada beberapa hukum berkaitan puasa. Yang pertama sekali, siapa yang langsung tak berpuasa 1 hingga 15, dipanggil pertengahan awal. Tak ada langsung puasa, maka dia diharamkan berpuasa pada pertengahan akhir. Daripada bila? 16, daripada 16 ke akhir Sya'ban. Jangan puasa. Sebab 1 sampai 15 langsung tak ada puasa. Ya, sunat. Adapun puasa wajib,
qada tak habis lagi, kita 1 sampai 15 tak pernah puasa sunat, teringat dah 17, 18 puasalah, itu puasa wajib. Ada puasa sunat tak boleh. Okey. Kalau nak buat juga yang sunat, ada cara dia. Tadi Ustaz kata tak boleh, haram puasa 16 ke penghujung. Kita baru nak buat, teringat 17 baru nak puasa sunat lah, teringin nak puasa sunat, 1.15 tak buat langsung. Caranya kita bernazar. Nazar contohnya, aku kalau dapat pergi kuliah Masjid Al-Falah, nanti aku nak puasa esok. Bernazar nak puasa esok. Kita mai kuliah, esok puasa. Tapi jadi wajib lah tu. Pahala pun pahala nazar, wajib. Kena pula tak buat dah sebut nak puasa esok, esok lupa pula nak puasa, kena bayar lah kafarah dia. Kan? Dah bernazar. Jadi nazar tu jadi wajib lah. Asalnya hukum sunat. Okey, itu pertama. Pertengahan pertama tak puasa, pertengahan akhir tak boleh puasa. Yang kedua, tak boleh puasa pada hari syak, hari terakhir, iaitu 13 Syakban. Tapi 29 macam mana? 29 juga hukumnya makruh. Yang 30 haram, 29 makruh. Sebab ada hadis yang Nabi sebut, jangan puasa hari syak. Ada yang mengatakan eloklah kamu selang dengan Ramadan sehari 2 hari. Sehari atau 2 hari. Jadi kalau kita ambil 2 hari, berarti 30 dan 29. Jadi 29 tu seolah taklah diharam, cuma lebih baik tak payah puasa lah. Bagi siapa? Bagi orang yang nak puasa sunat, selanglah. Sebab nanti nak puasa wajib 1 Ramadan, selanglah 2 hari tu. Sebab apa? Bias kita ni, bila dah biasa sangat dengan puasa, perut kita jadi imun dah dengan tak makan siang. Jadi tenaga kita tetap kuat, tak lemah nafsu kita. Target kita nak bagi lemah nafsu. Bila lemah nafsu, maka ibadah kita mungkin jadi kuat, rajin, hati bersih. Jadi dah puasa daripada 1 Syakban, Rejab full day, tak selang langsung. Mai Syakban pun tak selang. Masuk Ramadan 3 bulan dah. Jadi biasa pun tak makan siang pun okey. Lali, mangli orang Kedah kata. Ataupun imun dah dengan benda tersebut. Jadi biar ada selang, yang mana selang sebelum Ramadan lah, kan. Okey. Itu 2 jenis hukum tersebut. Tak boleh puasa pada hari tersebut. Dalam hadis sahih yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan Rasulullah SAW tidak menyempurnakan puasanya kecuali pada bulan Syakban. Ada riwayat mengatakan Aisyah kata tak pernah Nabi puasa penuh sebulan. Tadi yang saya kata Syakban penuh sebulan, bukanlah penuh 30 hari, sebab Nabi tetap tak puasa 30 hari ke-30 Syakban. Nabi tinggal. Mungkin 29 juga Nabi tinggal. Jadi tak lengkaplah 30 hari, tapi lengkaplah sebulan kita kata kan. Sebab hari itu hari yang tak dibolehkan puasa, Nabi pun tak puasa. Jadi banyaklah hari yang Nabi puasa bulan Syakban. Kita juga cuba sebanyak mungkin Syakban, mungkin lebih banyak daripada Rejab. Dan saya juga anjurkan, bukan kata haram, tapi lebih baik kita jangan buat 30 hari Rejab. Biar ada juga 1-2 hari yang kita selang. Selanglah sikit, kan. Tak salah, bukan kata Ustaz tak bagi haram ke, tak ada haram ke, nak puasa silakan. Tapi lebih baik kita ada selang sikit. Puasa Nabi Daud tu boleh jugalah selang 1 hari. Selang 1 hari, ya. Terpulanglah selang kita cara macam mana. Nak 2 hari puasa, sehari tak puasa pun boleh, kan. Ataupun sehari-sehari pun boleh. Nak selang yang mana? Jumaat tak nak puasa, Jumaat dengan Sabtu Ahad sebab ada kenduri banyak kan. Kenduri kahwin lah apa segalanya. Terpulanglah kepada kemampuan kita. Tapi bagi ada selang-selangnya di bulan Rejab. Begitu Syakban ni sekurang-kurang tak puasa 2 hari terakhir. Itu sekurang tak puasa. Kalau nak puasa penuh pun 2 hari terakhir tu kita batalkan. Ataupun hari lain yang kita nak batalkan, terpulanglah. Dalam satu hadis bahkan dikatakan Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selama bulan Syakban. Ini kata ada hadis yang nak kata sebulan penuh, tapi sebulan penuh pun bukanlah jumlah 30 hari. Tetap jadi 28 hari. Sebab tolak 2 hari yang akhir. Sementara dalam satu hadis, salah satu hadis Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW tidak berpuasa sebulan penuh
pada bulan Syaban, tetapi hanya beberapa hari yang tak puasa lah. Dikisahkan di alam langit, para malaikat mempunyai 2 hari raya seperti umat muslim di bumi. 2 hari raya para malaikat adalah malam nisfu Syaban. Kita Aidil Fitri, Aidil Adha. Malaikat punya malam nisfu Syaban dan malam Lailatul Qadar. Ini perayaan malaikat. Mereka raya sebab banyaknya amalan datang pada malam tu. Meriah umat bumi ini beramal dengan amalan banyak. Malam nisfu Syaban Allah pun turunkan anugerah banyak-banyak, termasuk malam Lailatul Qadar. Yang ni lebih malam. Mengapa malam nisfu Syaban dinamakan hari raya para malaikat? As-Subki, Imam As-Subki berpendapat disebut demikian kerana pada malam nisfu Syaban dihapuskan dosa-dosa selama setahun. Banyak. Malam hadis sebut malam tu Allah sanggup ampun dosa seorang sebanyak bulu kambing kaum Mudar. Ni nak cerita banyak. Kaum Mudar ni kampung yang paling ramai padat orang, dan semuanya orang miskin jaga kambing. Zaman tu peternak kambing ni kan orang golongan biasa-biasa aja, orang miskinnya. Kan? Kita orang jaga kambing sekarang businessman kambing kan. Okey. Jadi kambing banyak. Kaum Mudar ni kambing mereka yang paling banyak. Kalau pergi cari tempat lain tak ada, pergi kat Mudar mesti dapat punya kambing. Ini banyak. Ini nak sebut sebanyak bulu kambing kaum Mudar. Nabi sebutnya tu. Jadi senang orang Arab terbayang. Oh, banyaknya. Orang tahu dah, banyak. Dihapuskan dosa selama setahun, sedangkan pada malam Jumaat dihapuskan dosa selama seminggu. Dalam malam Lailatul Qadar diampunkan dosa seumur hidup. Lailatul Qadar. Cuma hati-hati. Ada orang yang beramal cantik malam Lailatul Qadar, tapi dikecualikan Allah daripada anugerah Lailatul Qadar. Ada. Oh, dia sembahyang juga, tahajud juga, masjid juga, iktikaf juga, tapi dia Allah reject. Antaranya orang yang hubungan derhaka. Habis itu benda paling besar Allah nak nilai tu. Engkau tak jaga yang tu, yang lain Allah tak perhati pun. Yang tu penentu utama amalan kita, Allah bayar upah ke tidak. Kalau yang tu fail, tak ada lah hubungan dengan mak ayah kita. Lebih besar pada tu syirik lah. Kalau syirik kan, terlibat dengan syirik. Yang kedua, hubungan dengan mak ayah. Dan yang ketiga, orang yang bakhil memaafkan orang. Dia nak dapat kemaafan Allah kan. Semua kita nak dapat kemaafan Allah, keampunan Allah. Nak dapat daripada Allah senang-senang. Kat orang kau kedekut nak bagi. Orang buat salah dengan kau sikit je, tapi no, aku takkan maafkan dia, tuntut ke akhirat nanti. Tu dia kan, punya kedekut. Maka Allah juga kedekut dengan dia. Dia pun tak dapat. Dan ada lagi lah benda fakta-fakta lain yang menyebabkan terhalangnya anugerah Lailatul Qadar walaupun dia beramal pada malam tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Malam Lailatul Qadar diampuni dosa seumur hidup. Kerana itulah malam-malam tersebut dinamakan sebagai malam-malam penghapusan dosa. Jadi malam maghfirah, pengampunan dosa. Dalam hadis marfu', Al-Mundhiri meriwayatkan bahawa barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha dan malam nisfu Syaban, hatinya tidak akan mati saat hati manusia semua mati. Manusia semua mati, badan hidup tapi hati dia mati. Tanda hati mati, tak ada langsung rasa sensitif pada agama. Kan? Tengok orang yang dia mampu tegur, contoh anak-anak ke, buat benda macam tu yang bercanggah dengan agama pun tak apalah, dia alah budak lagi. Kan? Masih rasa tak sensitif, tak rasa nak marah, tak rasa nak tegur, tanggungjawab besar. Ini macam mana ni hati kita? Mati. Tengok benda amal yang hebat, tak ada rasa gemar nak buat pun. Tak minat pun. Orang kata ini pahala besar, ini minat pun tak ada. Jangan kata nak buat.
Minat tak? Seorang kau ada minat, oh ya kau, saya pun nak buat, tapi tak jadi buat. Tak apa jugalah, ada niat dia, ada azam dia untuk buat. Itu juga kebaikan. Tapi ni tak ada langsung, okeylah, ni pahala besar, yalah, okey, pahala besar, okeylah, buat dah. Tak tahu, tak teringin langsung. Ini hati yang dah mati. Malah lebih dahsyat bila tengok benda baik tu macam sia-sia. Halah, buat apa engkau datang kuliah ni? Ada manfaat apa? Rugi masa sejam duk tu. Kan? Dia nampak benda yang baik tu, dia nampak tak baik. Yang tak baik tu dia nampak bagus. Baik pula. Ni lagi teruk. Hati dah mati. Mati dah. Na'udzubillah min zalik. Itu hati yang mati. Kita mudahan Allah tak matikan hati kita. Selamat hati kita, bersih hati kita, sentiasa cari jalan untuk dapat keuntungan yang banyak dan berebut untuk dapat keuntungan yang banyak. Sentiasa cari jalan dan berebut-rebut nak buat. Walaupun tak berjaya nak buat, tapi keinginan tu ada, cinta tu ada. Nak supaya hati kita ni tak mati, hidupkan malam-malam ni. Sebab tu malam Aidilfitri hidupkan dengan takbir, ziarah menziarahi. Kan? Masya Allah, kalau dulu zaman tak ada Covid, kita buat takbir kat masjid, ziarah rumah ke rumah. Alhamdulillah, ini benda yang dituntut. Kan? Tapi malam tu lah sibuk, tak ziarah rumah, ziarah pasar raya, ziarah mall. Yang tu kita sibuk kan. Lepas tu ziarah juga jiran sebelah, tapi tengok langsir kawan apa. Oh, aku nak tukar mana ni, tukar warna ni jugalah. Allahu Akbar. Malam nisfu Sya'ban disebutkan sebagai Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Sebagaimana yang diakan dalam satu hadis bahawa Rasulullah SAW memohon syafaat untuk umatnya pada Allah pada malam ke-13 bulan Sya'ban. Allah memberi syafaat, 3 syafaat kepada Nabi. Pada malam ke-14 baginda berdoa lagi seperti itu, Allah memberinya 30 syafaat. Pada malam ke-15 nisfu Sya'ban baginda berdoa lagi seperti tadi, Allah memberikan semua yang diminta oleh Rasulullah SAW. Namun syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Ada juga syafaat terhalang daripada syafaat. Inilah bila dia sendiri yang menghalang syafaat itu datang. Maksiatnya, syiriknya, derhakanya yang kita sebut tadi juga ada kaitan. Jadi malam nisfu Sya'ban ada kisah. Kisah yang mungkin saya pernah cerita di sini. Seorang wali Allah namanya Malik bin Dinar. Pernah dengar cerita dia? Pernah kan? Malik bin Dinar asal usulnya, dia ni memang dia dulu pernah berkhidmat dengan seorang wali Allah, dengan seorang wanita salihah. Dia ada jalur keturunan sehingga bertemu dengan keturunan Nabi SAW, bangsa Quraisy. Dia khidmat. Lepas tu dia dapat kerja di istana sebagai polis istana, pengawal istana, polis istana, lebih kurang macam itulah. Arahan istana dia lah tangkap orang lah apa segalanya. Jadi sampailah, dan dia ni bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dosa yang dahsyat dia buat. Dia penagih tegar arak, minum arak tak pernah tinggal. Dia penagih sungguh lah. Sehinggalah rumah dia berbotol-botol. Tapi dia beli seorang hamba perempuan yang cantik dan salihah. Perempuan tu rajin ibadah. Dia ni tak rajin sangat. Jadi perempuan ni mulanya tegur lah, jangan minum. Kena lempang, kena tendang. Dia tak berani tegur lah. Sehingga dia mengandung, dia dapat anak perempuan. Jadi bila dapat anak perempuan, dia sayang sungguhlah anak perempuan ni. Jadi si perempuan hamba dia tadi nak tegur dia tak berani. Dia suruh anak perempuan ni pergi tarik botol ayah tu, bagi jatuh botol ayah, pecahkan gelas, pecahkan botol, tumpahkan arak. Ayah tak berani pukul lah, sayang pada anak. Sehingga anak tu 2 tahun 3 tahun dan lebih kurang macam tu, meninggal dunia, sakit-sakit meninggal. Dia sedih lah anak seorang-seorang tu. Sedih sangat, sedih, tapi dia kuat sabar. Orang yang kental, sabar dia. Sabar, kekuatan sabar itulah Allah bagi anugerah pada dia. Sehinggalah dipendekkan cerita sebelum Ustaz datang, kan? Ustaz nak masuk ni. Jadi apa tu nak sebutnya, pada malam tersebut dia mimpi. Dia semalam mimpi malam nisfu Sya'ban, malam Jumaat, kebetulan kena malam Jumaat nisfu Sya'ban tu. Dia bermimpi. Mimpinya bangun daripada kubur, nampak ular besar
dia ingat ular tu kejar orang ramai, tapi orang ramai tak kisah pun, ular tu kejar dia seorang. Dia perasan ular ni kejar dia lari sekuat-kuatnya, sehinggalah sampai tengah separuh perjalanan nampak seorang orang tua yang berpakaian putih, bersih, bercahaya, bertongkat jalan. Orang tua pelan, kedek, selangkah-langkah. Jadi kata, "Pakcik, tolong saya, ular besar ni nak tolong, pukul dia, tolong lawan dia." Pakcik tu kata, "Saya ni, kau tengok, aku dah tua, tak larat. Engkau lebih kuat pada aku, kenapa engkau tak lawan? Nak suruh aku lawan? Aku pun dah tak larat." Dia kata, "Tak boleh jadi." Pakcik kata, "Kau lari lah, pergi jauh-jauh lagi. Naik bukit sana." Dia pun lari sekuat-kuatnya lari. Ular tu makin dekat sampai ke di atas bukit tersebut. Nampak bukit ni bercahaya terang benderang. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai anak-anak kecil, tengoklah, mungkin itu yang titipan kamu." Orang yang yang ditinggalkan. Jadi semua keluar, dia nampak anak perempuan dia yang baru meninggal tu. Bila tengok, dia panggil, "Wahai fulana, anak perempuanku, tolong aku, tolong." Budak perempuan tu datang terus halau ular tu dengan senang. Terkejut dia, budak kecil boleh halau ular, aku lari. Kan? Dia yang besar kuat ni, bukan polis ni lari lentang burang. Maka dia pun tanyalah, apa jadi, apa yang berlaku? Maka anak dia takwilkan, yang ular tadi ni dosa ayah. Ular, dosa nak baham, bum, hancurkan, nak masuk neraka dah tu. Besar sangat, banyaknya dosa. Habis tu orang tua tadi tu amalan ayah ada jugalah, tapi sikit, tak mampu pun nak lawan dengan ular tadi. Amalan nak lawan dengan dosa tak mampu, tak boleh tolong. Macam habis tu kau budak kecil boleh tolong? Kamilah yang Allah bagi kuasa syafaat, memberi syafaat pada ibu bapa dengan syarat sabarnya. Ayah ada kekuatan sabar. Lepas tu anak dia baca Quran, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Surah Al-Hadid. Belum sampai waktu ke kamu nak khusyukkan hati untuk menghadap Allah, nak bertaubat pada Allah? Belum sampai masa ke? Bila lagi nak tunggu? Ayat ni, terkejut dia daripada ayat tersebut, terbangun dia tidur, berpeluh dia. Maka dia kata, mulai hari ni aku nak bertaubat. Tapi tak tahu caranya. Dia buang semua arak dia, cari ulama, orang tunjuk Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, digelarkan kepada dia. Maka dia belajar dengan Imam Hasan Al-Basri, ajar-ajar sehingga jadi ulama, jadi wali Allah. Malik bin Dinar, wali Allah yang sangat zuhud, tinggal semua kekayaannya. Memang kaya lah, dia pengawal istana yang hebat, memang harta banyak, tapi sumber yang tak betul dia tinggal habis semua. Yang dia bawa rumah dengan pakaian compang-camping dia sahaja. Dan banyak lagi lah kezuhudan dia, sehingga menjadi rujukan kepada orang-orang nak belajar zuhud, nak belajar tawaduk, nak belajar kata-kata hikmah daripada Imam Malik bin Dinar. Masya Allah. Antara muridnya yang dia menjadi didikan besar dia adalah adik dia sendiri, lupa namanya, juga menjadi didikan dia. Dan begitulah kedudukannya orang yang bertaubat. Kekuatan puncanya sabar dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Lebih tepat kena pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita akan datang, sebulan akan datang tu, bulan lagi mungkin akan menyambutnya kita bulan nisfu Sya'ban, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ustaz lagi ingat. Mohon doa Tuan Haji Azmi dan Puan Hajah Faridah, sekeluarga dikurniakan kesembuhan daripada COVID-19. 6 ahli keluarga dijangkiti penyakit COVID-19. Ala hadini wa kulli salih syamil khairatud dunya wal akhirah. Dengan niat mudah-mudahan Allah beri syifa kepada orang yang minta mohon doa dan ahli keluarga seluruhnya, dan kita semualah terpelihara daripada COVID, daripada segala wabak, balak, bencana, musibah, segala penyakit dan perkara yang kita tidak diingini, balak daripada Allah, kemurkaan daripada Allah, yang mana Allah gantikan dengan kesejahteraan, kenikmatan, kesihatan, kebaikan dunia dan akhirat, ibadah yang sebanyaknya dunia dan akhirat. Ala hadini kullina salih syamil akhiratud dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا أرحم الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقاما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته